Imam Abu Dawud dengan isnadnya meriwayatkan daripada Sa'ad bin Hisham, katanya, saya pergi ke Madinah dan saya menemui Aisyah. Lalu saya berkata kepadanya, ceritakanlah kepadaku tentang sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang bersama dengan orang ramai sembahyang Isya. Kemudian beliau pulang ke tempat tidurnya, lalu tidur. Apabila tiba waktu malam, tengah malam, Nabi SAW bangun untuk hajatnya dan pergi kepada air untuk beliau bersuci. Fatawadda'a, lalu berwudu, kemudian masuk ke masjid. Dia pun bersembahyang 8 rakaat. Yukhayyalu ilayya annahu yusawwi bainahunna. Saya berasa dia menyamakan antara rakaat-rakaat itu dalam bacaan, rukuk dan sujudnya. Kemudian beliau berwitir 1 rakaat. Kemudian bersembahyang pula 2 rakaat sambil duduk. Kemudian meletakkan lambungnya, yakni berbaring. Farubbama, ada kalanya Bilal datang untuk memberitahu kepadanya tentang tibanya waktu sembahyang. Thumma yaghfa, kemudian Nabi SAW terlena. Wa rubbama syakaktu, ada kalanya aku meragui adakah beliau telah lena ataupun tidak. Sehinggalah muadzin itu memaklumkan kepadanya tentang sembahyang. Fakanat tilka salatu, itulah sembahyang beliau, sehinggalah beliau tua ataupun berumur, au lahma, ataupun berisi tubuhnya. Fadzakarat min lahmihi ma syaa Allah. Aisyah menyebutkan perihal berisinya Nabi SAW, yakni selepas tua. Wasaqal hadis, dan perawi mengemukakan hadis seterusnya dengan sanadnya. Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa beliau pernah tidur di rumah Nabi SAW. Beliau melihat Nabi SAW sedar, lalu memberus gigi dan berwudu sambil Nabi SAW membaca ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ard, dan seterusnya, sehingga menghabisi surah itu. Kemudian beliau bangun bersembahyang 2 rakaat, di mana lama baginda berdiri, rukuk dan sujud. Kemudian insarafa, Nabi SAW berpaling ataupun meninggalkan tempat itu, lalu tidur sehingga berdengkur. Kemudian melakukan demikian pula 3 kali, 6 rakaat. Pada setiap kalinya beliau bersuci, beliau memberus gigi, kemudian berwudu dan membaca ayat-ayat tadi, kemudian berwitir. Qala Uthman berkata, yakni guru kepada Imam Abu Dawud, Uthman bin Abi Shaybah. Uthman berkata, yakni dalam riwayat dia, Nabi SAW berwitir 3 rakaat. Fa'atahul muadzin, selepas itu muadzin datang kepadanya, beliau pun keluar untuk bersembahyang, yakni untuk bersembahyang subuh. Ibnu Isa, yakni Muhammad bin Isa, guru yang kedua bagi Imam Abu Dawud, berkata, thumma awtara, kemudian Nabi SAW berwitir. Selepas itu Bilal datang kepadanya dan beliau memberitahu kepadanya tentang sampai masa untuk keluar bersembahyang. Hina tala'al fajr, ketika sudah nyata benar waktu subuh. Fasalla raka'atayil fajr, pada ketika itu Nabi SAW pun bersembahyang 2 rakaat sunat fajar. Kemudian baru keluar untuk bersembahyang subuh. Thumma ittafaqa, kemudian kedua-dua perawi, yakni guru kepada Imam Abu Dawud, Muhammad bin Isa dan Uthman bin Abi Shaybah, bersepakat. Wa huwa yaqul, bersepakat tentang apa yang selepas tadi. Yang selepas tadi, riwayat tadi, sambil
Nabi SAW berdoa begini, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, letakkanlah di dalam hatiku cahaya. Waj'al fi lisani nura. Letakkanlah di lidahku cahaya. Letakkanlah pada pendengaranku cahaya, pada penglihatanku cahaya. Letakkanlah di belakangku cahaya, di hadapanku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya. Ya Allah, perbesarkanlah cahaya untukku. Dengan sanad satu lagi ini sepatu juga daripada Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas juga. Kemudian riwayat daripada Fadl bin Abbas, beliau berkata, pernah saya bermalam pada suatu malam di rumah Nabi SAW untuk saya melihat bagaimana beliau bersembahyang. Nabi SAW bangun, berwudu dan mengerjakan 2 rakaat sembahyang. Qiyamnya seperti rukuknya, yani sama panjang ataupun lebih kurang panjang rukuknya. Rukuknya sama seperti sujudnya. Kemudian beliau tidur dan sedar pula, bangun pula, lalu berwudu dan memberus gigi, kemudian membaca 5 ayat dari surah Ali Imran yang terakhir, yaitu inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, dan seterusnya. Falam yazal yaf'alu hadha. Begitulah terus Nabi SAW kerjakan sehingga dilakukan 10 rakaat. Kemudian beliau bangun bersembahyang 1 rakaat, di mana beliau menunggalkan ataupun mengganjilkan sembahyangnya yang lalu dengannya. Wa nada al-munadi 'inda dhalik. Pada ketika itu muadzin melaungkan azan. Rasulullah SAW pun bangun selepas muadzin selesai azan, yakni selepas muadzin diam, selesai azan, terus baginda bersembahyang 2 rakaat yang ringkas, kemudian duduk sehingga bersembahyang subuh. Abu Dawud berkata, khafiya alayya min ibn Bashar ba'duhu. Sebahagian daripada apa yang telah dikemukakan oleh Ibnu Bashar, yakni perawi Muhammad bin Bashar, tu guru dia tu, telah tersembunyi kepada saya, telah tidak nyata, tidak jelas kepada saya. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya, pernah saya bermalam di rumah makcik saya, Maimunah. Selepas itu Rasulullah SAW datang. Selepas malam Rasulullah SAW datang, dia pun bertanya, budak ini sudahkah bersembahyang? Mereka semua menjawab, ya. Nabi SAW pun tidur berbaring, sehingga apabila telah berlalu beberapa ketika dari waktu malam, Nabi SAW bangun, berwudu, kemudian bersembahyang 7 atau 5, yakni rakaat sebagai witir, au tarabihinna, sebagai witir bagi sembahyang yang telah dikerjakan sebelumnya. Lam yusallim. Nabi SAW tidak memberi salam kecuali pada rakaat yang terakhir daripadanya. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya, pernah saya bermalam di rumah makcik saya, Maimunah binti Al-Harith. Rasulullah SAW setelah bersembahyang Isya, baginda datang, lalu bersembahyang 4 rakaat, kemudian tidur, kemudian bangun bersembahyang pula. Aku pun berdiri di sebelah kirinya, tetapi beliau memusingkan aku dan menegakkan aku di sebelah kanannya. Beliau pun bersembahyang 5 rakaat, kemudian tidur, sehingga aku mendengar dengkurnya, au khatitahu. Ini pun sama juga, lafaz saja berbeza, makna dia sama, yaitu dengkurnya. Kemudian Nabi SAW bangun pula bersembahyang 2 rakaat. Selepas itu barulah beliau keluar untuk bersembahyang subuh. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan bahawa Ibnu Abbas menceritakan dalam kisah ini juga, katanya, Nabi SAW bangun bersembahyang 2 rakaat sampai selesai mengerjakan 8 rakaat.
Kemudian beliau berwitir dengan 5 rakaat, di mana beliau tidak duduk pada mana-mana rakaatnya, yakni kecuali rakaat yang terakhir. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 13 rakaat bersama dengan 2 rakaat yang dikerjakannya sebelum subuh. Yusalli sittan, beliau bersembahyang 6 rakaat 2-2. Wa yutiru bi khamsin, dan berwitir dengan 5 rakaat, di mana beliau tidak duduk pada mana-mana rakaatnya kecuali pada yang terakhir daripadanya. Riwayat daripada Aisyah lagi, beliau menceritakan kepada Urwah bahawa Nabi SAW bersembahyang pada waktu malam 13 rakaat, termasuk 2 rakaat sunat subuhnya. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah SAW bersembahyang Isya, kemudian bersembahyang 8 rakaat sambil berdiri, dan 2 rakaat di antara azan subuh dan iqamat subuh. Lam yakun wa lam yakun yada'uhuma, Nabi SAW tidak meninggalkan kedua-duanya, yakni 2 rakaat itu. Ja'far bin Musafir dalam hadisnya berkata, dan 2 rakaat sambil duduk di antara azan dan iqamat sembahyang subuh. Beliau menambahkan perkataan jalisan, yakni sambil duduk. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Qais, katanya, saya berkata kepada Aisyah, berapa rakaatkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwitir? Aisyah menjelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwitir dengan 4 dan 3, 6 dan 3, 8 dan 3, 10 dan 3. Yani 4 rakaat disusuli dengan 3 rakaat witir, 6 rakaat disusuli dengan 3 rakaat, 8 rakaat disusuli dengan 3 rakaat yakni witir, 10 rakaat disusuli dengan 3 rakaat witir. Nabi SAW tidak bersembahyang malam kurang daripada, tidak berwitir, yakni sembahyang malam maksud sini, kurang daripada 7 rakaat. Wala bi akthar min 13, dan tidak juga lebih daripada 13 rakaat. Ahmad menambahkan, Ahmad ni maksudnya Ahmad bin Saleh menambahkan, Nabi SAW tidak yutiru bi rak'atain qabla al-fajr. Di sini dia guna perkataan yutiru. Kalau zahirnya maknanya Nabi SAW tidak berwitir 2 rakaat sebelum subuh. Bukan gitu. Itulah perawi ini jadi keliru. Qultu, saya kata, saya tanya dia, Abdullah bin Abi Qais tu kata, ma yutiru, apa makna yutiru tu? Apa makna yutiru? Aisyah pun menjelaskan, lam yakun yada'u dhalika. Jadi lam yakun yutiru tu dengan makna lam yakun yada'u dhalika, tidak pernah Nabi SAW meninggalkannya, meninggalkan 2 rakaat itu. Bukan makna berwitir situ. Yutiru tadi tidak makna berwitir, dengan makna yada'u, tidak pernah Nabi SAW meninggalkannya. Dan Ahmad tidak menyebutkan, yakni Ahmad bin Saleh, sebab Imam Abu Dawud ambil daripada 2 orang itu guru. Yang pertama Ahmad bin Saleh, yang kedua Muhammad bin Salamah Al-Muradi. Dalam riwayat Muhammad bin Salamah Al-Muradi sepatutnya tadilah Imam Ahmad bin Saleh, tu guru dia seorang lagi tu, tak ada menyebutkan 6 rakaat disusuli dengan 3 rakaat witir, itu tak ada sebut. Seperti yang tersebut tadi. Hak sebut tadi itu adalah mengikut riwayat Muhammad bin Salamah Al-Muradi. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Al-Aswad bin Yazid bahawa beliau telah masuk menemui Aisyah, lalu bertanya beliau tentang sembahyang Rasulullah SAW pada waktu malam. Aisyah menceritakan, Nabi SAW bersembahyang 13 rakaat pada waktu malam. Kemudian beliau bersembahyang 11 rakaat dengan meninggalkan 2 rakaat yang biasa dikerjakan sebelum itu. Ketika Nabi SAW wafat, baginda diwafatkan
dalam keadaan bersembahyang pada waktu malam 9 rakaat. Wa kana akhiru salatihi min al-lail al-witr, dan sembahyang terakhir Nabi SAW pada waktu malam ialah witir. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ini Quraib, hamba bebasan, dia menceritakan. Dia kata, saya bertanya Ibnu Abbas, bagaimanakah sembahyang Rasulullah SAW pada waktu malam? Ibnu Abbas menceritakan, pernah saya bermalam di rumahnya pada suatu malam ketika dia berada di rumah Maimunah. Pernah saya bermalam bersamanya ataupun di sampingnya pada suatu malam ketika beliau berada di rumah Maimunah. Fanama, Nabi SAW tidur, sehingga setelah berlalu 1/3 malam ataupun separuh malam, istaiqaza, beliau bangkit. Qama, pergi, bangkit dengan pergi kepada gereba usang yang terdapat di dalam rumah itu, yang terdapat di dalamnya air, yang ada di dalamnya air. Lalu beliau berwudu, dan aku juga berwudu bersamanya. Kemudian beliau berdiri, aku pun berdiri di sampingnya, di sebelah kirinya. Tetapi beliau meletakkan aku di sebelah kanannya. Kemudian wada'a yadahu ala ra'si, beliau meletakkan tangannya di atas kepalaku, semacam menyentuh telinga. Ka'annahu yuqizuni, seolah-olah atau semacam dia mahu menyedarkan saya. Lalu bersembahyang 2 rakaat yang ringkas. Qultu, saya bertanya, qara'a fihima, dia telah membaca pada 2 rakaat itu ummil Quran fi kulli rakaat, pada setiap rakaat. Qultu, saya kata, dia telah membaca di dalam 2 rakaat itu ummil Quran fi kulli rakaat, yakni pada setiap rakaatnya. Thumma sallama, kemudian beliau memberi salam, kemudian bersembahyang sehinggalah selesai 11 rakaat witirnya. Thumma nama, kemudian tidur. Selepas itu Bilal datang. Faqala, Bilal pun kata, as-salah, sembahyang wahai Rasulullah. Nabi SAW pun bangun bersembahyang 2 rakaat. Selepas itu barulah beliau menjadi imam kepada orang ramai bersembahyang subuh. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya, bittu 'inda khalati Maimunah, seperti tadi juga saya bermalam di rumah makcik saya Maimunah. Nabi SAW bangun untuk bersembahyang malam. Beliau bersembahyang 13 rakaat. Termasuklah di dalam 13 rakaat itu 2 rakaat sunat subuh. Saya menganggap lama berdirinya Nabi SAW pada setiap rakaat itu kira-kira selama seseorang membaca surah Al-Muzammil, iaitu ya ayyuhal muzammil, kira-kira sepanjang itulah, selama itulah. Lam yaqul Nuh, tetapi Nuh, yakni tuk guru yang kedua bagi Imam Abu Daud, sebab dia ambil hadis ini daripada 2 orang tuk guru, Nuh bin Habib dan seorang lagi Yahya bin Musa. Ini kata Nuh. Nuh kata, Nuh tak ada kata dalam riwayat dia tu, tak ada sebut termasuk dalam sembahyang yang dikerjakannya tadi 2 rakaat sunat subuh tu, tak ada sebut. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani. Beliau berkata, tentu atau pasti saya akan memerhatikan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, rawi berkata, yakni Zaid, fatawassattu, saya pun menjadikan bendul ataupun ambang pintu rumah Nabi SAW itu sebagai bantal saya. Saya menjadikan atabah, bendul ataupun ambang muka pintu Nabi SAW itu sebagai bantal saya. Ataupun perawi syak, fustat, ambang ataupun bendul. Fustat ini kemah dia tu. Situ saya jadikan bantal saya. Saya tengok Rasulullah SAW bersembahyang 2 rakaat ringkas. Kemudian bersembahyang pula 2 rakaat panjang.
panjang 2 rakaat itu. Kemudian dia bersembahyang pula 2 rakaat, tapi kurang sedikit panjangnya berbanding yang sebelumnya. Kemudian bersembahyang pula 2 rakaat, kurang lagi daripada yang sebelumnya. Kemudian bersembahyang pula 2 rakaat, kurang lagi daripada yang sebelumnya. Kemudian bersembahyang pula 2 rakaat, kurang lagi daripada yang sebelumnya. Selepas itu beliau berwitir. Itulah 13 rakaat semuanya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas lagi, bahawa beliau bermalam di rumah Maimunah, isteri Nabi SAW. Beliau adalah makciknya. Katanya, saya berbaring pada bantal sebelah lintang bantal itu. Kalau kita katakanlah ini bantal, ini panjang, ini yang lintang. Ibnu Abbas tidur letak kepala dia sini. Ni panjang, ni lebar. Dia letak kepala dia sini. Sini. Dan Rasulullah SAW dengan isterinya pula meletakkan kepalanya di sebelah panjang bantal itu. Ni kepala dia ni. Ni kepala dia ni. Tidak kata tidur dekat lah. Ni kepala dia ni, kaki sini lah. Ni kepala ni. Ni budak ni duduk kepala dia di tengah. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sehingga separuh malam, atau sebelumnya sedikit, atau selepasnya sedikit. Jadi selepas separuh malam. Bila pada masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedar, dia pun duduk sambil menyapu kesan tidurnya daripada wajahnya dengan tangannya, kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Kemudian dia pun bangun pergi kepada gereba yang tergantung, lalu berwudu dengan airnya. Fa ahsana wudu'ahu, dengan mengelokkan air sembahyangnya. Kemudian berdiri bersembahyang. Kata Abdullah, saya pun berdiri, saya lakukan seperti yang dilakukannya. Kemudian pergi berdiri di sebelahnya. Tetapi Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas kepala saya, lalu memegang telinga saya dan dipulasnya telinga saya. Fa shalla raka'atain, beliau bersembahyang 2 rakaat, kemudian 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 2 rakaat. Al-Qa'nabi berkata 6 kali. Jadi perawi ini Al-Qa'nabi, Abdullah bin Maslamah, anak murid Imam Malik, dia kata 6 kali. Thumma awtara, kemudian Nabi SAW berwitir. Thumma taja'a, selepas itu dia berbaring sehinggalah muadzin datang kepadanya. Pada ketika itu Nabi SAW bangun bersembahyang 2 rakaat yang ringkas, kemudian keluar bersembahyang subuh yang dengan orang ramai. Itulah hadisnya panjang tu. Ini masih lagi cerita sembahyang malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah, kita tengok semula riwayat Wahab bin Baqiyah an Khalid. Situ pun kalau nak bahas panjang tu, semalam main tu. Tapi ringkas sajalah cerita. Boleh jadi dalam setengah-setengah kitab, sebahagian daripada kita ni tidak ada lagu ni, tidak ada lagu ni. Boleh jadilah. Boleh jadi tu haddatsana Ibnul Muthanna qala haddatsana Abdul A'la, begitu. Mana sebelum dia ni tidak ada Wahab bin Baqiyah an Khalid, tidak ada. Itu tidak ada. Terus wa haddatsana Ibnul Muthanna, tak ada waw tu. Haddatsana Ibnul Muthanna. Mungkin setengah-setengah kita ni ada kitab berbeza, ada hak lagu tu. Kalau ada hak lagu tu, itulah yang lebih betul. Dan syarih kita ni Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri, dia syarah, dalam syarah dia raya hak tu betul. Tapi apa dia buat gini? Dia buat gini berdasarkan banyak nuskhah yang ada dengan dia gini lah. Tapi jangan keliru. Jangan keliru. Tu. Sebenarnya ni ada kaitan dengan riwayat sebelum ni. Riwayat sebelum ni kalau kita tengok sebelum hak ujung tu,
thumma sajada. Qala Abu Dawud. Situ. Qala Abu Dawud rawal hadithain Khalid bin Abdullah al-Wasiti mithlahu. Qala fihi qala Alqamah bin Waqqas ya ummatah kaifa kana yusalli rak'atain fa dzakara ma'nahu. Situ. Dia ada kaitan dengan hak tu. Dia ada kaitan dengan hak tu. Kaitan lagu mana? Tadi Imam Abu Daud dia kata rawal hadithain, dua hadis hak sebelum ni, dua hadis hak sebelum pada ni, iaitu riwayat Musa bin Ismail. Dan hak sebelum pada tu riwayat Musa bin Ismail juga daripada Hammad, yakni Ibnu Salamah. Hammad ambil daripada Muhammad bin Amr. Hak ni pun lagu tu juga, yang kedua ni pun lagu tu juga. Dia nak ceritanya selain daripada hak tadi, selain daripada Musa bin Ismail mengambil daripada Hammad bin Salamah, ada orang lain, iaitu Khalid juga mengambil daripada Baqiyah. Khalid bin Abdullah al-Wasiti ni lagu tu juga mislahu, support tu juga. Khalid pun ada ambil juga riwayat ni. Tapi adakah Imam Abu Daud ambil terus daripada Khalid? Dah. Dia tak ambil terus daripada Khalid. Seseolahnya hak dia kata qala Abu Daud rawal hadithain Khalid, ni riwayat Abu Daud secara ta'liq. Secara ta'liq. Mana Imam Abu Daud tidak sebut sanad dia dengan lengkap. Dia ambil daripada orang hak dia tak ada, ambil sendiri, iaitu Khalid. Dia kata dua hadis ini telah diriwayatkan oleh Khalid. Mana Khalid? Khalid hak dalam sanad bawah tu lah. Haddatsana Wahb bin Baqiyah an Khalid. Seseolahnya Imam Abu Daud mari hak ni dalam nuskhah ni dia jadi keliru, selaru macam hadis lain. Padahalnya hak ni Imam Abu Daud nak menjelaskan sanad dia yang lengkapnya hak ambil daripada Khalid tu lagu mana? Iaitu haddatsana Wahb bin Baqiyah. Hak sebenarnya Imam Abu Daud ambil hadis Khalid itu daripada Wahab bin Baqiyah, bukan terus ambil daripada Khalid. Jangan keliru. Dia ambil daripada Wahab bin Baqiyah. Tapi tadi sebelum itu dia sebut dua hadis ini telah diriwayatkan oleh Khalid. Macam dia ambil terus daripada Khalid? Tidak. Itu orang panggil riwayat secara ta'liq, yakni dengan tidak menyebutkan sanad di bawahnya, terus ambil atas. Itu orang panggil riwayat dikemukakan secara ta'liq, riwayat mu'allaq. Hak ni Imam Abu Daud nak cerita hak sebenarnya. Hak Khalid tu, riwayat Khalid tu, kalau sanad dia Imam Abu Daud tu dia ambil daripada Wahab bin Baqiyah. Wahab tu ambil daripada Khalid. Lepas tu datang tu serupa. Datang tu serupa. Datang tu serupa. Kalau cerita lagu lain, bahas lagu lain, dia jadi celaru. Tu kita tidak nak panjang. Tidak nak panjang. Lagu tu lah hak betulnya. Di situ telah berlaku tashif. Dalam setengah-setengah kitabnya tulis dalam hasyiah di tepi tu, tulis merah macam-macam. Hak betulnya gitu. Lepas tu dia marilah Khalil Ahmad mari dalam syarah dia ni bukti yang saya kata gitu, hak tu hak betul. Cuba tengok dalam Sunan Baihaqi, Sunan Kubra Baihaqi riwayatkan lagu mana. Kalau kita tengok situ jelas hak dia royak sani, lagu sani, hak dia royak lagu sani. Supaya kita royak sani. Adapun dia sebut, dia kritik di sini dalam kitab Aunul Ma'bud, itu pun syarah Abu Daud juga, ringkasan kepada kitab Ghayatul Maqsud. Ghayatul Maqsud itu 30 jilid. Aunul Ma'bud tu mereka jadi belah jilid. Hak tu pun ulama India juga, Azim Abadi. Asal dianya Ghayatul Maqsud. Jadi kesilapan itu berlaku kepada syarih Ghayatul Maqsud. Situ lagi silap. Jadi hak menyalin ni, hak ambil ni daripada hak tu pun silap juga. Dia royaklah sini silap. Tidak lagu tu sebenarnya. Hak betulnya seperti tadi, seperti kita royak tadi. Kalau kita pakai lagu tu, dia duduk muskil. Apa tak ada ni? Dalam Mizzi, Atraf Mizzi tak ada sebut ni riwayat Khalid.
nak ada warna, dia kata benda tak ada. Itu benda dia faham. Tapi kita tak perlulah bicara tu. Kalau bicara tu, sebab tu kata semalam waktu saja. Padahal lah. Tak apalah. Jadi Sa'ad bin Hisham kata, saya pergi ke Madinah, masuk jumpa dengan Aisyah. Saya pun kata, royaklah saya, lagu mana Rasulullah semaya. Dia pun royak seperti kita baca tadi lah. Jadi seperti kita baca tadi. Jadi nampak tak serupa, kadang gini. Sebab apa? Nabi SAW buat tu macam-macam. Ada kalanya gini, ada kalanya gini, ada kalanya 3 belah, ada kalanya jadi 11. Apabila dia kurang, di akhir hayat tu dia kurang kan 2 rakaat. Itulah yang kita baca tadi. Dan Nabi SAW kurang tu bila dia tua dan sudah berisi sikit tubuh dia. Jadi hak berisi tu tidaklah kata gemuk benar. Tidak, cuma berisi sikit. Berisi sikit tubuh dia. Hak itulah yang disebutkan fadzakarat min lahmihi masya-Allah. Jadi masya-Allah tu bukan masya-Allah gemuknya Nabi, bukan lagu tu. Tak kena lagu tu. Fadzakarat min lahmihi masya-Allah, mana dia sebutlah apa yang dikehendaki oleh Allah, dia sebutkan pada kali itu tentang berisinya Nabi tu setara mana dia sebut. Takdir Allah SWT nak lagu tu dah, ya royak setara tu. Gitu maksudnya sini. Bukan masya-Allah gemuknya Nabi. Tidak gitu. Begitulah keadaan Nabi SAW bangun tengah malam, pergi ambil air semaya. Ada kalanya masuk dalam masjid sebab rumah dia tu dekat dengan masjid. Ada pun rumah Maimunah tu jauh sikit. Rumah Aisyah ni dia jepek lah dengan masjid. Tepi masjid. Lakoh tu masuk dalam masjid lah, gitu. Leninya jadi kubur dia tu lah. Sebab kubur Nabi SAW tu kan duduk dalam dah masjid tu. Bila qabsah dulu di luar masjid. Lepas tu bila masjid tu besar, rumah Aisyah tadi mana? Itulah kubur dia tu lah. Nak tahu rumah Aisyahnya mana dulu, pergi masjid Nabi lah ni, tengok kubur dia tu mana. Situ rumah Aisyah tu. Situlah. Nabi SAW ada kalanya masuk dalam masjid, ada kalanya duduk dia semaya dalam rumah dia. Tu sebab banyak malam kan, banyak malam. Jadi perbezaan di sini kita tak boleh kata ini hadis muttarib. Muttarib ni tak tetap, jadi dhaif lah. Tak boleh kita kata begitu. Sebab apa? Muttarib ni dia ada kaedah dia. Kalau perawi yang sama tu ayat sekali lagu ni, perawi yang sama. Ini kalau perawi yang lain, lain. Kalau perawi yang lain orang tidak panggil muttarib. Satu kaedah dia. Yang keduanya, kalau perawi sama pun dia ayat tu banyak peristiwa yang lain-lain, itu pun tidak jadi muttarib juga. Muttarib kan kalau peristiwa yang sama, malah tulah dia aja ayat, lepas tu lain-lain tak serupa, tu baru muttarib. Ni kalau lagu ni orang tidak panggil muttarib. Semaya 8 rakaat, saya berasa dia sama antara rakaat-rakaat tu, mana lebih kurang dia semaya, mana sama panjang. Qiyam bagi rakaat mula-mula, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya tu lebih kurang sama je rokok dia, sujud dia tu lebih kurang sama. Tidak kata mula-mula tu panjang, lepas tu yang kedua tu pendek benar, tidak. Jadi berasanya lebih kurang sama, dia kata begitu. Sebab apa dia kata yukhayyalu ilayya, berasa tu sebab dia tidak jelas. Boleh jadi dia tidak baca derah, dia baca qaf. Jadi tak tahulah, kalau baca derah tu dia boleh agak lah sama panjang, misalnya kita kata. Dia baca qaf ke misalnya. Lepas tu dia bersembahyang 2 rakaat sambil duduk. Lepas tu dia pun baring. Bila baring tu bila mari royak tentang sembahyang. Maknanya Nabi SAW bila orang bel tu tidak tubik selalu. Orang bel tu dia bangun sembahyang 2 rakaat. Ada kalanya bila royak ke dia, lepas bel tu mari orang mari ada belakang ni, boleh dah ni nak tubik, baru dia sembahyang 2 rakaat pada masa tu. Itu daripada riwayat-riwayat banyak sini yang kita baca sini, ada yang menyebutkan begitu. Dia pun bangun bersembahyang, lepas tu baru tubik. Tidak kata bel tu tubik selalu. Tak. Nanti bila mari royak pula kepada dia tu. Bila mari royak pula kepada dia.
Baru dia tubik. Thumma yaghfa. Dalam riwayat ni dia kata thumma yaghfa. Tapi riwayat ini dia ada takdim dan takhir sedikit. Kalau kita tengok riwayat yang lain yang tersebut dalam kitab-kitab lain, lebih terang. Lebih terang. Misalnya dalam riwayat Nasa'i, itu lebih terang. Tidak ada takdim takhir. Sebab itu nampak peling sikit riwayat ni. Riwayat-riwayat ni kalau kita tengok nampak peling, nampak belik sikit, nampak tak berapa nak masuk tu. Dia ada lah tu takdim dan takhir. Telah berlaku dalam riwayat. Kemudian Nabi SAW pun jenera. Kadang-kadang saya ragui, dia dah jenera, kau tak ada semetar sangat. Tak ada semetar sangat. Sehinggalah Bilal mari royak ke dia tentang siapa dah masuk untuk Nabi SAW keluar untuk sembahyang subuh. Begitulah. Itu dia situ. Itu nampak pelik sikit. Dalam riwayat Nasa'i dia sebut di sini, daripada ni sanad ni juga. Tariq Amar bin Ali an Abdul A'la bi sanadihi. Siaknya, yang cerita dia tu lebih terang daripada siak Abi Dawud. Daripada hadis yang dikemukakan oleh Abu Dawud ini. Lafaznya gini. Ni tak ada takdim takhir. Kemudian Nabi SAW meletakkan lambungnya yang berbaring. Ada kalanya Bilal datang memberitahu kepadanya tentang sudah sampai masa untuk Nabi SAW keluar bersembahyang. Sebelum Nabi SAW itu tidur, jenera. Kadang-kadang dia jenera, kadang-kadang saya syak, saya ragui, adakah Nabi SAW itu dah jenera ataupun tak ada jenera. Fa'adhanahu bis-salah qabla an yaghfa wa rubbama yaghfa wa rubbama syakaktu aghafiya au lam yaghfa. Gitu dalam riwayat Nasa'i. Kalau hak ni terang mana dia jujur teratur molek. Adapun hak riwayat Abu Daud di sini tidak teratur. Ada dulu kemudian jadi payah nak faham. Hak betul tertib, hak betulnya ialah seperti dalam Nasa'i. Apa yang berlaku begini? Inilah orang panggil tasarruf perawi. Tasarruf perawi. Perubahan ini berlaku kerana perawi itu mengubahnya, ataupun dia tak berapa ingat pada tertib tu, dia jadi lagu tu lah. Jadi lagu tu. Kita nak tahu, kalau jumpa hak plain lagu, kena tengok riwayat lain, terutamanya sanad yang sama di lain. Baru kita tahu ada beza ke tidak. Baru boleh tahu hak ni hak terangnya gini, hak ni malak, tak apa terang. Malak hak ni. Kena tengok hak lebih terang. Itu caranya nak menyelesaikan hadis. Habislah situ. Kemudian riwayat-riwayat hak selepas tu serupa serupa tu nak ceritanya gap dia seperti yang kita sebut tadi. Dalam riwayat Muhammad bin Isa dan Uthman bin Abi Shaybah, dia ada beza. Imam Abu Daud kata qala Uthman kata 3 rakaat. Nabi SAW sembahyang witir 3 rakaat. Lepas tu muazzin pun mari, dia pun keluarlah untuk pergi sembahyang. Tapi Ibnu Isa kata thumma autara, sebab Imam Abu Daud ambil daripada 2 orang tu guru dia. 2 orang tu guru ni ada beza dalam riwayat dia. Uthman kata dia sembahyang witir tu 3 rakaat. Ibnu Isa, yakni Muhammad bin Isa, tak ada kata 3 rakaat. Tak ada kata 3 rakaat. Dia hanya kata kemudian Nabi SAW berwitir, gitu saja. Hak tadi dia campur, hak mana serupa dia sebut sekali. Lepas tu hak beza tu dia sebut kemudian. Orang ni ada sebut gani, orang ni tak ada sebut gani. Sebab 2 tu guru tadi. Itu cara. Bapa ni ayat gitu. Nak ayatnya amanahnya dia dan dhabitnya dia tu ingat molek. Dia perhati molek. Ni orang ni, ni beza dia sini. Kena royak ni, bukan kedua-duanya royak sama. Semua sekali itu tak. Sebahagian besarnya sama, tetapi adalah lafaz-lafaz tertentu tidak sama. Lepas tu bila pun mari royak kepada dia, hina tala al-fajr, bila mari royak kepada dia tu ketika mana? Dalam riwayat Ibnu Isa, ketika sudah nyata subuh, nyata benar subuh. Gitu. Tapi dalam riwayat Uthman tadi tak ada. Bila mari royak, masuk siapa masa dah untuk tubik keluar semaya, gitu. Tak ada hina tala al-fajr.
Jadi nak beza dia antara dua riwayat tu dia. Beza tu. Nabi SAW pun lepas pada mari raya tu dia tidak keluar selalu. Dalam riwayat Uthman tadi kata keluar selalu. Gitu. Nabi SAW pun keluar pergi sembahyang selalu. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Isa, yakni Muhammad bin Isa ini, dia tidak keluar lalu. Lepas pada mari raya tu dia sembahyang dulu 2 rakaat sunat subuh. Lepas tu baru tubik pergi sembahyang dengan orang ramai. Lepas pada hak perbezaan saat ni, hak beza sikit ni, kedua-dua perawi tadi sepakat serupa lah. Dari segi mana? Belah-belah tubik tu Nabi SAW pun kata doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura waj'al fi lisani nura, dan seterusnya. Dan seterusnya. Apa makna doa ni minta ni letak dalam hati cahaya? Sebab cahaya ni dapat menyinari kita, dapat menyuluh kehidupan kita. Jadi kehidupan yang perlu disuluh tu pada semua tempat. Ataupun maksud nur ini mana segala-galanya yang berlaku di sekeliling aku ni, atas bawah semuanya molek berlaku. Atas lidah pun sebut hak molek, dalam hati pun fikiran pun hak molek. Itu makna cahaya. Itu maknanya perkara-perkara yang baik semata-mata. Itu maksudnya. Dan perbesarkan cahaya untukku, azim li nura. Akhir sekali. Hak ni ada beza antara riwayat orang ni, azim li nura, ada juga a'tini nura, ada juga riwayat lagu tu. Kalau azim perbesar, azim sama juga. Kalau a'tini, kurniakanlah kepadaku cahaya. Ada beza. Dalam riwayat-riwayat banyak-banyak dalam kitab hadis ni, ada lagu ni, ada lagu ni, ada lagu ni, semuanya boleh pakai belakang, tak apa. Kadang-kadang kita nak pakai lagu ni, kadang-kadang kita nak sebut lagu ni, boleh belakang. Sebab apa penting tu? Sebab doa Nabi ni penting. Kalau dia guna perkataan azim, hak moleknya kita kena guna lagu tu lah. Tak boleh nak pindah-pindah kata azim, tak boleh. Kecuali ada sabit dalam hadis. Memang ada juga azim, ada juga. Boleh lah kita guna lagu tu. Kalau tidak, tak boleh. Sebab keberkatan dia tu, lafaz dia, hak tu ada. Jadi kalau kita doa, misalnya doa dalam Quran, dia ajar Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kita doa seorang, Rabbi atini fid dunya hasanah, tak boleh kata lagi, tak boleh. Walaupun kita seorang, kita Rabbana atina fid dunya hasanah, gitu. Sebab apa? Lafaz tu, berkat duduk situ, kelebihan duduk situ, lafaz dia. Jadi hak Nabi ni pun gitu juga. Apa ya dia tebal royak ni, royak lagu ni tu lah. Kalau sabit dalam hadis tak apa. Kalau tidak sabit, tak boleh. Bukan tak boleh tu dosa, tak molek lah, kurang molek lah. Kurang molek. Tidak dosa boleh. Nak lagu mana-mana kita nak rekod sendiri, boleh doa. Boleh nak rekod sendiri. Tapi hak Nabi SAW ajar tu, hak tu lebih molek lagi. Lepas tu riwayat yang lain ini lebih kurang serupa. Cuma riwayat asal tu, riwayat ada Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Asim qala hadatsana Zuhair bin Muhammad an Sharik bin Abdullah bin Abi Namir. Ini perawi ni ada dalam Bukhari pun. Tapi dalam Bukhari ada di hujung Bukhari tu, ulama-ulama semua tak setuju. Ni kata dia buat tadi dia lah ni, riwayat dia lah. Tapi Imam Bukhari tak ambil daripada dia seorang. Dia ambil mari dah orang lain, cuma dia mari hak ni untuk iktibar, untuk perbandingan. Syarik ni dia banyak berlaku waham kepada dia. Macam dalam riwayat ni, riwayat Syarik bin Abi Namir an Quraib anil Fadl bin Abbas. Sebanyak-banyak orang lain riwayat, semua tak ada sebut Fadl bin Abbas, semuanya sebut Abdullah bin Abbas. Cerita tidur di rumah Maimunah tu, mak dara dia tu ialah Abdullah bin Abbas, bukan Fadl. Fadl ni abang dia, abang Abdullah bin Abbas, adik-beradik lah. Walaupun ada kemungkinan, ulama-ulama bahas, ada kemungkinan peristiwa tu berlainan. Fadl pun buat juga lagu tu, pergi tidur juga rumah mak dara dia tu. Bila Nabi SAW tidur di rumah mak dara dia, Ibnu Abbas pun pernah juga buat lagu. Walaupun ada kemungkinan, sebab sama-sama anak saudara. Tetapi kita kena tengok riwayat mana hak paling banyak.
dalam sebanyak-banyak riwayat orang lain tu tak ada sebut lagu ni. Tak ada sebut fadal, sanad dalam sanad dia tu, perawi atas sekali ni. Semuanya sebut Abdullah bin Abbas. Maka sanad ini menjadi syadz. Dia jadi syadz. Itu kalau kita tengok dari segi sanad. Kalau kita tengok dari segi lafaz dia pun memang tak serupa. Ada beza. Itu dia. Sebab itulah Imam Abu Daud komen di akhir tu. Ulama-ulama kata dah, kalau hadis dalam Abu Daud ni hak ulama hak terima lah. Itu pun banyak lagi, hak bahas lagi. Dia kata, sebahagian ulama kata, kalau hadis dalam Abu Daud ni, Abu Daud tak komen. Dia tidak kata qala Abu Daud, alif belakang dia tu, hujung dia macam terjumpa sama. Mana hadis itu sekurang-kurangnya tarafnya hasan. Itu ramai ulama kata gitu. Tetapi ramai tidak setuju. Ana sendiri pun tidak setuju dengan hak tu. Tidak semesti gitu. Tak mesti. Ada kalanya hak dia tak ada komen ke apa tu pun dhaif. Hak dia tidak komen tu pun. Tapi kalau hak dia komen, kena perhati dia. Misalnya sini. Qala Abu Daud, khafiya alayya min ibn Bashar ba'duhu. Sama tak jelas kepada saya sebahagian daripada apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Bashar. Yani Imam Abu Daud ambil hadis ini daripada Muhammad bin Bashar. Jadi saya tak jelas. Sebab apa yang tak jelas tu? Tengok dia komen tu. Sebab hadis ni nampak tak serupa, banyak perkara dia dengan hak lain ni. Yang pertamanya sanad dia tu, sininya pergi kata Fadl bin Abbas. Padahal dalam hak lain-lain dia kata Abdullah bin Abbas, bukan Fadl bin Abbas. Lepas tu kalau tengok hak lain-lain pula banyak juga di sini. Hak lain-lain hak lain-lainnya banyak beza. Misalnya di sini Nabi SAW terus melakukan begini sehingga dia sembahyang 10 rakaat. Lepas tu dia pun bangun bersembahyang 1 rakaat, berwitir dengannya. Apa kata Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari? Dia kata, ada komen ni, kalau kitab kita ni 131 ada sini. Dia kata, ittafaqa haula ar-ruwatul huffaz al-mutqinun ala annahu sallallahu alaihi wasallam salla lailatan kana ma'ahu Ibnu Abbas 13 rak'atan. Tu beza. Sebab tu bila kita tengok sanad ni, kalau nampak pelik-pelik, dalam dia tu pun ada pelik juga. Perawi-perawi hafiz yang kemah sepakat mengatakan pada malam Ibnu Abbas sekali dengan Nabi SAW tu, Nabi SAW sembahyang 13 rakaat. Sini dia kata 10, lepas tu dia tambah sok jadi 11. Tak serupa. Situ tak serupa. Ada sebahagian perawi menyebutkan 2 rakaat sunat subuh tu tak termasuk. Tak termasuk. Tapi riwayat Syarik bin Abi Namir daripada Quraib ni menyalahi hak riwayat orang lain. Lafaznya iaitu Nabi SAW bersembahyang 11 rakaat. Lepas tu Bilal pun Nabi SAW bersembahyang 2 rakaat. Ini lafaz Bukhari dalam tafsir, kitab tafsir. Dan lafaz Abu Daud, Nabi SAW bersembahyang 10 rakaat. Lepas tu dia pun bersembahyang 1 rakaat, di mana beliau berwitir dengannya. Dan muazzin pun pada ketika itu. Nabi SAW pun bersembahyang 2 rakaat yang ringkas. Ini dalam riwayat Quraib, perbezaan yang terdapat, beza dengan ini. Sudah pun maklum, orang maklum dah bahawa kebanyakan perawi ini tidak serupa riwayat dia dengan riwayat Syarik. Dan riwayat mereka itu perlu diutamakan daripada riwayat Syarik ini. Lima ma'ahum minaz ziyadah. Sebab apa? Riwayat orang lain itu sebut lebih. Tidak 11 tapi 13. Sebut lebih. Dan kerana mereka ahfaz minhu, lebih hafiz daripada Syarik itu. Ini sabit Syarik lah. Sabit Syarik.
Sebab itulah Imam Abu Daud komen di akhir dia tak nampak, dia tak jelas. Sebahagian daripada Ibnu Bashar meriwayatkan itu tidak jelas kepada saya. Tak nampak lah. Apalagi di dalam sanad dia tu ada Syarik tadi. Lepas tu hak lain ni semuanya daripada Ibnu Abbas pelakon hak lain-lain ni. Fadl ni abang kepada Ibnu Abbas. Fadl ni lah hak Nabi SAW naik gendong nabinya ketika pembukaan Mekah tu. Dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat lain pun ada juga. Ada seorang perempuan pun tanya tanya Nabi SAW tentang hukum lah. Dia pun paling tengok, terpaling tengok. Dalam haji wada, ada orang perempuan tanya, bukan parti Mekah dah, haji wada. Perempuan tu tanya, Nabi SAW pun jawablah. Fadl ni lah paling tengok perempuan tu. Nabi SAW pun tolak muka dia, tak siwi tengok lah perempuan tu. Anak darah saat ni. Lepas tu dia tengok pula, Nabi pun tolak. Pusing lah kelahi. Tapi akhirnya dalam sejarahnya dia tu jadi nikah dengan perempuan tu. Fadl. Fadl ni abang kepada Ibnu Abbas. Kalau kita tengok dalam hak ni pun, dalam Abu Daud ni semua Ibnu Abbas lakon ni cerita. Hak Fadl ni hak nisa. Hak nisa. Dengan sebab itu kalau kita nak katakan ada pun tak kemah lah. Walaupun ada kemungkinan dia pun pergi tidur juga, moga mak saudara dia juga, tapi tak kemah. Di sini sebenarnya telah berlaku kesilapan. Sebenarnya Ibnu Abbas. Apalagi berbeza pula dengan Ibnu Abbas tu, kita tak boleh utamakan ni lah. Kalau nak pakai Ibnu Abbas. Tak boleh pakai ni. Lepas tu lain-lain tu lebih kurang lah nampaknya. Sudah jelas daripada terjemahan tadi lah, lebih kurang gitulah. Kita berhenti sekarang tu. Allah.